بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم العقيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Yang saya hormati Fadilatul Imam Musi dan semua jawatan kuasa Surau Al-Furqan, para ulama, tuan-tuan guru, perempuan guru, khususnya tuan dan perempuan muslim muslimat, mukminat, adik-adik pusat kusin, mak dan pak masing-masing. Mudah-mudahan kita semua rahmati berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham semua? Alhamdulillah. Besar ya. Kau semalam tengok bola. Bagaimana? Betul? Betul? Brazil dengan bola. Berapa? 3-0. 3-0. Lupa tadi tengok. Apa pasal betul-betul. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ayat yang telah saya bacakan tadi, ayat 96-97, terdapat dalam surah Maryam, juzuk yang ke-16, muka surat 312. Lah Nabilah, nama surah apa, nama berapa? Nama ayat berapa? Berapa tak? Toha. Jadi dalam Quran ni, apa kata Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud tuan-tuan? Sesungguhnya Inna ni maksudnya satu penekanan daripada Allah Subhanahu wa taala, harfu tauhid wa nasb. Banyak dalam ayat Quran Karim bila mana Allah Taala sebut Inna ni, satu ketegasan daripada Allah Subhanahu wa taala yang dia itu pasti terjadi dan akan terjadi. Al-Imam Fakhr Razi rahimahullah ketika mana menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Kabir, di dalam Al-Quran Karim katanya Allah Ta'ala menyebut kalimah aman, innal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu sebanyak berapa tuan-tuan? Agak-agak 89 kali tuan-tuan. Kalimah aman dalam Al-Quran Karim
terdapat 89 kali, dan kalimah ya ayyuhalladzina amanu ada 80 kali. Kata Imam Fakhrur Razi rahimahullah, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman, siapa yang beriman ni? Kita bukan. Orang beriman ini iaitulah orang yang apabila cukup umurnya baligh dan kalimah syahadah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya, termasuk dalam golongan aman. Bukan aman. Wa 'amilus salihat. Apa dia? Orang iman ni wa 'amilus salihat, melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salihat di sini kata Imam Fakhrur Razi rahimahullah, bukan setakat melakukan amal kebajikan, melakukan salat, melakukan puasa, mengerjakan haji, tetapi as-salihat kata Imam Fakhrur Razi dan juga Imam Zamakhsyari dan Tafsir Al-Kashaf, iaitulah melaksanakan segala perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuklah hukum hakamnya. Apa kata Allah tadi? Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ini janji Allah, tuan-tuan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh dalam paragraf semua sekali, tuan-tuan. Apa kata Allah? Kelak kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan tanamkan dalam hati manusia itu yang ada sifat ini, kata Allah Ta'ala, tuan-tuan, wudda. Apa maksud wudda, tuan-tuan? Iaitulah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang di sini Al-Imam Ibnu Katsir menyebut wudda, iaitulah dengan terjemahan Ar-Rahim, maksudnya rahmat Allah daripadanya. Bila mana Allah Ta'ala beri kasih sayang, maksudnya Allah Ta'ala campakkan dalam hati tubuh badan manusia itu sifat Ar-Rahim, kasih apa? Penyayang, rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak dapat sifat Ar-Rahim ni, tuan-tuan, bukan senang. Dalam kategori yang pertama, melakukan amal soleh, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman segala rukun-rukun iman dan rukun Islam, tuan-tuan, masuk dalam kategori aman. Bawa aman, bukan salihin. Perbezaan di antara salihin, muttaqin, mukminin, Al-Imam Zamakhsyari menyebut perbezaannya yang cukup ketat. Ada orang yang muttaqin tetapi belum sampai tahap mukminin. Ada orang mukminin belum sampai tahap al-mukhlasin. Mukhlasin dengan mukhlisin pun ada beza, tuan-tuan. Subhanallah. Sebab itu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini cukup hebat jika sekiranya kita memahami secara menyeluruh daripada apa yang Allah Ta'ala beritahu. Saya contoh dulu di masjid, apa nama dia, apa? Al-Jalal, Pajak Song. Apa ada di malam tahun sebenarnya ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar seorang yang tegas, seorang yang hebat. Tetapi Sayyidina Umar, mengikut riwayat daripada Imam Ibnu Katsir, Sayyidina Umar tidak khatam Al-Quran dalam hafalannya. Sehingga kan dia pernah dipeleceh. Maksudnya dia pernah di peleceh, apa semua ada? Condemn. Apa ni Umar ni? Surah Al-Baqarah saja yang ada 2 juzuk 4 lain, tuan-tuan, hafal. Riwayat kata 7 tahun, ada riwayat kata 9 tahun. Benarkah Pak Ahmad? Ataupun mengkedara budu ke apa? Dia tambahkan. Punya teruknya Umar sampai dikritik oleh pengikut anak murid, anak buah. Hafal surah Al-Baqarah 9, ada riwayat kata 7 tahun. No, Ustaz, apa nama? Dulu kita ambil Quran lebih kurang kalau 2 juzuk ni 9 setengah. Tetapi Umar
9 tahun. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Aku hafal ayat Al-Quran Karim dan aku tidak akan ubah ayat Al-Quran Karim jika sekiranya hafalan aku yang terdahulu aku tidak amalkan. Subhanallah. Kita hafal, faham tak nak apa dah. Sebab itu bila kita baca surah Yasin pada setiap malam, kita tak boleh menghayati bahawasanya dalam surah Yasin itu terdapat satu suntikan jiwa untuk kita melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja kalimah Yasin, kalimah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak awak kata sifat Ar-Rahman itu dekat dengan kita sebut kalimah itu, kata ulama, kita sebut nama Nabi SAW. Tapi sebut saja, tak ada apa, tak ada apa. Quran bukan setakat baca, bukan setakat lagu, bukan setakat hayati, bukan setakat tadabbur, mengamalkan isi kandungannya. Allah itu lebih, tuan-tuan. Al-Imam Sufyan As-Sawri radhiyallahu anhu wa arda. Amalan ini bagus, kata Imam Sufyan As-Sawri, tetapi sia-sia. Sebab apa? Jika sekiranya baca Quran tidak tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia baca sehari 100 ayat. Tuan-tuan, perdukan 100 hari, apa nama sehari 100 ataupun sehari 7 juzuk. Bila orang tanya, hang khatam tak Quran berapa juzuk? 2 kali. Apa yang anda dapat intipati tentang hafalan? Tak ada. Orang suruh baca. Sebab itu, tuan-tuan, Quran ini cukup hebat. Bila mana Allah Ta'ala sebut, ada seorang ulama beritahu, Quran bila mana kita sebut, kita baca, kita hayati, kita tadabbur, mengamalkan, boleh menitiskan air mata secara tak sengaja, tuan-tuan. Nah, apa kata Quran ni hebat, tuan-tuan? Tuan-tuan cuba tengok dalam surah Al-Fatihah sudah. Dalam surah Al-Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat. 7 ayat ni kita faham satu ayat yang mula ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa tuan-tuan faham? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Orang yang baca tetapi tidak menghayati, tidak tadabbur, asal biasa. Tetapi bila orang yang Allah Ta'ala bagi kefahaman tentang Al-Quran, dia baca satu ayat ni saja, tuan-tuan, segala puji bagi Allah. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala apa? Suruh kita puji sebab apa? Yang pertama, nikmat Allah, rezeki yang Tuhan bagikan, Alhamdulillah. Yang kedua, nikmat kekayaan, Alhamdulillah. Yang ketiga, nikmat kesihatan, Alhamdulillah. Yang keempat, rumah besar, Alhamdulillah. Yang kelima, isteri cantik, tuan-tuan. Segala nikmat ni masuk dalam satu apa nama pegerik apa dah? Nikmat daripada Allah. Kita kena kata apa? Alhamdulillah. Sebab apa, tuan-tuan? Nikmat ini bukan semua orang boleh kecapi, tuan-tuan. Macam pagi, berapa ramai yang boleh main surah semayang? Ramai. Tetapi berapa ramai yang dapat tunggu untuk mendengar tazkirah pada pagi ini? Tak ramai, tuan-tuan. No, Ustaz ni, dia tak bayar kubur tadi sini, tapi boleh main. Itu dia. Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan. Kalimah tersebut Tuhan Ar-Alamin, kalimah apa, tuan-tuan? Maklum, kalimah jamak ataupun plural. Kenapa Allah Ta'ala gunakan kalimah jamak plural di sini? Allah Ta'ala nak beritahu kepada manusia, wahai manusia, aku cipta hamba bukan hamba saja, aku cipta dunia bukan dunia saja, aku cipta alam cakrawala bukan cakrawala saja, aku cipta syurga, aku cipta neraka, aku cipta ayat, aku cipta semua ini di bawah pemeliharaan dan pemerhatianku. Nama dia Allah. Itu kata ulama. Bila mana kita baca Quran dalam satu ayatnya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bila kita kata Tuhan semesta alam, segala nikmat yang kita ada, segala kesihatan yang Tuhan bagi, kenapa kita nak sombong, tuan-tuan? Kenapa kita nak takabur, tuan-tuan? Kenapa kita nak ujub, sum'ah, riya? Sedangkan Allah Ta'ala ini maha hebat, mencipta bukan kata kita, bukan kata bumi, tetapi alam cakrawala. Subhanaka subhanallah. Boleh mengalirkan air mata kalau kita betul menghayati satu ayat ni saja, tuan-tuan, kata ulama.
Dalam kalimah tadi wudda, tuan-tuan, kata Imam Ibn Kathir, bila mana Allah Ta'ala sayangkan sesuatu hamba, lalu Allah Ta'ala akan turunkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat ni macam mana? Diriwayatkan hadis yang sahih, bila mana Allah Ta'ala sayangkan manusia, tuan-tuan, lalu Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat Jibril alaihi salam, wahai Jibril, aku suka si bulan ini, kan? Aku suka si bulan ini. Maka Jibril beritahu, jika sekiranya kamu suka, ya Allah, nescayalah aku pun suka. Kata Allah, kau beritahulah seluruh penduduk di syurga dan di neraka, di syurga dan di bumi, bahawasanya Allah dan malaikat suka kepada si bulan, tuan-tuan. Yang kata mudah. Bila mana Allah Ta'ala suka, tuan-tuan, Tuhan datangkan rahmat, malaikat pun suka, dan seluruh penduduk langit dan bumi suka. Bila mana Allah Ta'ala suka, malaikat suka, penduduk bumi suka, tuan-tuan, maka jadilah kita di antara orang yang muttaqin, mukminin dan mukhlasin. 3 kategori ini, tuan-tuan. Itu ayat yang pertama. Kata Imam Ibn Kathir, jika sekiranya Allah Ta'ala letak satu label, satu title, bahawasanya sebaliknya, hak ni aku tak suka. Bila mana Allah tak suka, malaikat tak suka, seluruh penduduk langit dan bumi pun tidak suka kepada si bulan, tuan-tuan. Wal'ayyazbillah. Ini sifat Allah yang dikatakan wudda, sifat rahim, rahmat Allah daripadanya, yang siapa pun tak pernah hitung di antaranya, tuan-tuan. Itu ayat 90. Nah, ayat 97 kata Allah, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. Apa kata Allah, tuan-tuan? Maka sesungguhnya Quran itu Allah Ta'ala turunkan bilisanika, dengan bahasa kamu. Allah Ta'ala beritahu kepada Muhammad, ya Muhammad, Quran, semua utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni aku datangkan dengan satu bahasa, nama dia bahasa Arab. Bila mana aku datangkan bahasa Arab untuk apa? Hang ni faham, untuk kaum hang faham. Senang cerita. Macam lari dah, kalau saya main bercakap bahasa Sepanyol, tuan-tuan boleh faham tak? Boleh faham? Tidak. Tahun lepas saya pergi Eropah, tuan-tuan. Saya pergi ke England, saya pergi ke Norway, saya pergi ke Sweden, saya pergi ke Belgium, saya pergi ke Jerman, saya pergi ke apa nama Itali, saya pergi ke Austria, saya pergi ke Switzerland, saya pergi ke Portugal, saya pergi ke Spanyol, banyak. Setiap negara tu dia punya bahasa, ya Allah. Sampai di Jerman tu, orang cakap Jerman, cakap dia mau pelik. Macam dia bagi kita, orang cakap Jerman tu memang bahasa Jerman pelik dah, tuan. Di Perancis tu pelik dah, kan? Ngomong khabar, komentar ibu, dia cakap main Jerman lagi pelik. Itu tuan. Tengok kena padam. Memang pelik dah. Bayangkan, tuan-tuan, negara yang tak pernah dijajah dan negara yang kuasa besar cukup jaga bahasa dia macam siang. Saya pergi ke Perancis, cakap ontik sebab tak tahu, tuan-tuan. Tak tahu asing bahasa Perancis. Bila pergi ke Norway, tuan-tuan, lagi pelik. Bahasa dia Norgis dia bagi. Allah, cuk. Macam apa dia kata. Pergi ke Sweden, tuan-tuan, lagi pelik. Contoh sikit. Setiap negara, tuan-tuan, bahasa dia pelik-pelik. Dan bahasa negara yang tak pernah dijaga, seperti Jerman, seperti Perancis, seperti Itali, seperti Spain, seperti Portugal, cakap ontik, dia buat dua orang, buat delay, tuan-tuan. Ya Allah. Pergi ke Spanyol, tuan-tuan, pergi tengok kesan sejarah Islam yang cukup hebat, Andalusia. Subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan pergi tengok. Pernah menakluki jajahan tersebut 1200 tahun. Andalusia yang ada kota Alhambra, Cordoba. Subhanallah.
tapi dia memegang bahasa Sepanyol. Han cakap betul, dia balik Sepanyol. Han cakap betul, dia balik Sepanyol. Lain kali kita balik Sepanyol juga. Saudara tuan, rupanya bahasa Sepanyol pula. Saudara tuan, bahasa Sepanyol dia tambah Alhamdulillah betul, dapat jam belakang. Saya mula-mula tak apa-apa nak tanya. Kalau susah jalan nak pergi nak tanya dari Islamic Center rumah makcik tu, madam, how to get to Islamic Center? Dia tunjuk. Dia bahasa tu tapi dia bunyi belakang dan tet-tet. Oh, dia kata go straight akan left. Oh, faham kan? Dia kata hang depan guna kiri. Oh, go straight akan left. Okey, ini fine. Kita pun faham bahasa Sepanyol juga. Ya Allah, pergi Portugal pula. Nah, gitu. Yang kata pernah menjajah di Malaysia. Dia kuliah negara tentang Eropah ni. Ya Allah, tuan-tuan. Nah, awak kata tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan setiap umat tu satu bahasa paling senang. Tu dia. Di macam Nabi Siam, Siam bahasa dia. Bahasa Siam. Kan cakap apa putih dia balik Siam. Kan cakap apa putih dia Siam. Yang dulu saya pergi konvoy motor besar saya tuan-tuan sampai ke Phuket. Ya Allah, cakap Siam. Kongkang, aku juga putih cakap Siam. Kita tahu juga sikit, tapi dia pernah Siam juga. Allah Ta'ala kata apa? Muhammad, aku datangkan Quran dalam bahasa hang sendiri. Sebab apa? Senang faham. Macam pagi ni, kalau saya cakap Arab contoh dia, yang bagi Arab faham. Kalau cakap Sepanyol, obat dia tak faham tak? Apa tak faham, aku lagi tak faham. Sebab apa? Aku itu tuan-tuan. Lalu Tuhan kata apa? Quran aku turunkan dalam agama kamu, dalam ajaran kamu, dalam kaum kamu. Satu nama dia Al-Quran dengan bahasa kamu. Apa dia? Litubashshira bihil muttaqin, kata Allah Ta'ala. Bila mana Quran ni didatangkan dengan bahasa Arab, lalu untuk apa? Bagi tahu kepada kaum kamu kabar gembira. Litubashshira bihil muttaqin, kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tuan-tuan, esok manusia, kata Nabi SAW, akan dihimpunkan pada mahsyar 120 saf. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Manusia esok akan himpun di pada mahsyar sebanyak 120 saf. Banyak tak belum? Sikit lah. Dalam 120 saf tu kata Imam Tirmizi, 80 saf daripada umat Nabi Muhammad SAW. 40 lagi daripada umat lain. Dalam 80 ni pula 70,000 yang confirm masuk syurga Allah dan mahsyar. 70,000 pula dalam 1,000 boleh panggil pula 70,000 lagi masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Macam tu. Setelah 1,000 dia bagi lagi 70,000. Dari 1,000 panggil lagi 70,000, tuan-tuan. Tapi yang confirm masuk syurga dan mahsyar 70,000 saja, tuan-tuan. Daripada 120 saf, daripada 120 saf, 80 saf maksudnya umat Nabi Muhammad di antara umat yang terbanyak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak masuk syurga dah, tuan-tuan? Tanya orang gila pun nak masuk syurga, tuan-tuan. Tanya gila Kek Puri pun dia nak masuk syurga. Sebab apa, tuan-tuan? Syurga ni hebat. Bila mana Allah Ta'ala letakkan kepada kita, tuan-tuan, satu destinasi yang cukup mulia, nama dia syurga, maka Ramadan kali ini, tuan-tuan, lakukanlah ibadat semaksimal yang mungkin. Kita dah masuk pertengahan Ramadan, tuan-tuan. Pejam celik dah 15 Ramadan hari ini. Kalau pejam tak celik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Celik kita lihat lagi, insyaAllah. Saya ulang balik cerita ni. Tuan-tuan perasan tak, pada tahun ini kita telah dilanda musim sejuk. Winter sonata. Apa dia? Di awal tahun baru ni, bulan 1, perasan tak, siapa yang kerja pergi naik motor, perasan. Saya kerja naik motor, tuan-tuan, terpaksa pakai sweater, baju sejuk, getah nak pagi kalau tak buka air panas tu, tak sejuk. Sampai di sekolah, tuan-tuan, tengok temperature suhu dekat handphone ni, pukul 8, pukul 9, 19 darjah Celsius. Pasal tak? Baby lah, nanti aku pergi kerja. Lepas itu malam-malam, tuan-tuan, pasal tak?
Tak payah tidur pasal ikon 23, 24, 25 pada awal bulan 1 baru ni. Saya pun screenshot zah untuk simpanan. Tak pernah terjadi tuan-tuan. Kalau tidak tidur pukul ikon 25 lepas tu selimut di awal tahun baru ni tak pernah tak pasal ikon. Pasal kipas tidur tak pakai kipas selimut. Okey. Lepas tu tuan-tuan, kita telah dilanda kemarau yang cukup dahsyat tahun ni. Lepas tu bulan 1, bulan 2, bulan 3 bulan lebih tu saya pergi umrah bawa jemaah lebih kurang 180 orang 5 biji bag. Duk tanya depan gini dia kata, Ustaz, mana dah Ustaz? Kita duduk Mekah doa. Balik Mekah tuan-tuan, hujan turun di akhir bulan 3. Betul hujan. Bila hujan turun Ustaz, segak balik semua pokok naik. Kita dilanda satu fenomena lagi, musim bunga. Pasal tak? Berbeza. Di Pertamina tuan-tuan ada pokok depan masjid tu, pokok depan tanah tinggi kan. Tahun ni keluar bunga yang cukup cantik dan indah. Apa pasal tak adik? Kan tak pasal. Anak murid saya pergi buat selfie depan tu, pakai gambar detect dalam Facebook. Dia kata apa? Tengok Ustaz, saya berada di Pulau Jeju, Pertamina, Korea. Memang cantik tu kan. Sampai dah saya simpan gambar tu. Memang cantik. Bunga tak bunga tu ni. Dia keluar cantik. Macam cantik je. Macam comel. Memang cantik. Cantik kan. Subhanallah. Masuk dalam berita tidak? Di UN pun keluar. Di Ustaz keluar. Jangan nak pergi ke Kuala Kedah. Dekat sekolah saya dapat 4 pokok tu. Keluar bunga cantik. 2 minggu. Lepas tu loh. Lepas tu kita dilanda musim panas balik. Lepas tu tuan-tuan, kita dihebohkan dengan fenomena El Nino. Saya tengok satu video yang diteramah oleh Harian Metro dengan pengarah Jabatan Meteorologi Kebangsaan, Puan Hajah Aminah. Nama dia, perempuan, pengarah tu. Puan, adakah kita telah dilanda El Nino? Oh, dia kata tak lagi. El Nino akan start pada bulan 9 hingga bulan 3 tahun depan. Lah ni apa dia Puan? Saya apa tak tahu. Mungkin El Nani ke El Nana, kalau lebih kurang itu dia kata. Sebab apa? El Nino start bulan 9, tapi dah ni kita panas dia. Aneh betul-betul menyeri. Tiba-tiba tuan-tuan, 3-4 minggu mahu ni kita dihebohkan pula dengan satu fenomena yang pelik lagi. Apa dia? Keluarnya buah kurma di Kota Baru Kelantan. Ustaz Syarul Fitri, dia tag dalam Facebook dia mahu ni, buat gambar dengan mini yang tak ada tuan-tuan. Pak, weh, hampir Mesir je lah kan? Tengok cantik kan? Rupanya dia tag skenario Kota Baru Kelantan. Ingat kan skenario Mesir? Mula berubah. Nala rekapnya marvelous betul, punya banyak ni. Mewah semua tuan-tuan. Fenomena ini tak akan terjadi kata Jabatan Meteorologi kecuali dilanda iklim 4 musim. Maksudnya kita dah dunia yang pelik. Malaysia. Kemungkinan besar sebab ke depan salji turun. Boleh. Bayangkan tuan-tuan, panas sepanjang. Lepas tu bulan 9 ni pula, kalau El Nino main tuan-tuan sampai bulan 3, maksudnya kita dilanda kemarau yang cukup panjang pada tahun ni. Cantu ayat habis di Selangor, dia ingat kata nak cantu pula tuan-tuan. Subhanallah, subhanallah. Orang yang buat pedang tu kelabah bewak unta Angry Bird, bukan dekat Angry Bird, panda lagi tuan-tuan. Harga 25 juta. Nak awak kata ish, baru ni dia pun kena KIV, jangan tanam lagi padi dia lah. Sebab apa? Ayah nak minum pun tak ada. Hamba dah tanam padi apa? Baru ni baru duk tanam padi tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, ni pula kata nak main El Nino, kemungkinan besar tak kita tanam padi pula tuan-tuan. Tuan-tuan nampak je lah. Tak masalah apa. Bagi saya yang mengkaji tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, saya nampak subhanallah, subhanallah, kita dah berada satu masa, satu mukadimah, masa pasal kiamat. Kebetulan pula masa saya pergi Mekah tuan-tuan, ada artikel saya baca tuan-tuan daripada News Instant dan juga Harian Metro yang dikeluarkan oleh NASA. Apa kata NASA? NASA, bukan perkasa kan? NASA. Dia kata apa? NASA kata mengikut kajian daripada NASA pada tahun 2007, maka NASA ni pasak bumi Kutu Utara dan Selatan telah keluar daripada tempat asal